perkongsian mengenai mesyuarat ini ada 3 persediaan, dan kita telah berkongsi mengenai persediaan mesyuarat, dan kita akan sambung mengenai pengendalian mesyuarat dan pelaporan mesyuarat KIK. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam siri video KIK. Saya Muhammad Ihsan Amin, Ketua Perunding PNQ Uno Q Consult Enterprise. Kita masih lagi berkongsi mengenai mesyuarat KIK, iaitu satu aktiviti utama yang sering diambil mudah oleh ahli-ahli KIK, padahal ia merupakan resepi utama kejayaannya. Perkongsian mengenai mesyuarat ini ada 3 persediaan, dan kita telah berkongsi mengenai persediaan mesyuarat, dan kita akan sambung mengenai pengendalian mesyuarat dan pelaporan mesyuarat KIK. Mesyuarat KIK adalah satu perbincangan ahli-ahli KIK yang diadakan secara berkala dengan tujuan untuk menganalisa dan menyelesaikan masalah ataupun projek. Jadi juga dalam mesyuarat akan dibincang mengenai perkembangan kumpulan. Kita teruskan. Tajuk kali ini adalah pengendalian mesyuarat ataupun persediaan bagaimana untuk kita menjalankan ataupun melaksanakan mesyuarat itu. Mesyuarat KIK amat berbeza dengan mesyuarat-mesyuarat yang lain. Dia lebih berorientasikan kepada mesyuarat untuk mencapai keputusan ataupun decision making meeting. Jadi tentunya orientasinya agak berbeza supaya satu keputusan boleh dihasilkan pada setiap kali mesyuarat mengenai agenda-agenda yang telah ditetapkan. Sebaiknya satu-satu mesyuarat mempunyai satu agenda. Dalam keterbatasan waktu pelaksanaan, mesyuarat penting untuk dikendalikan dengan berkesan. Kalau tuan-tuan saya dilihat ada beberapa ikon kat sini, terutama berbagai warna topi, ikon jam, ikon set minda, ikon agenda, ikon catatan, ikon fokus, dan ikon catatan mesyuarat dan sebagainya. Jadi elok. Jadi adalah supaya mudah saudari lihat bahawa ikon-ikon ini penting untuk sebagai panduan bagaimana pelaksanaan untuk decision making meeting itu dilaksanakan dengan berkesan. Mari kita teliti satu persatu. Yang pertama, budaya dalam mesyuarat, budaya ataupun suasana mesyuarat itu, suasana interaksi dan tata kelakuan dalam kumpulan itu. Sebagaimana yang kita tahu, budaya adalah satu tabiat dan kelakuan seseorang ataupun ahli dalam mesyuarat. Ada ikon 6 topi ni. Tentu saudara-saudari ingat, ataupun mungkin kalau saudara-saudari yang baru, saya cuba memperkenalkan. Topi bagai warna ini adalah lambang kemahiran berfikir yang perlu belajar di kalangan ahli mesyuarat. Ataupun ini adalah konsep six thinking hat yang diperkenalkan oleh Edward de Bono, yang beliau adalah seorang pemikir mengenai kaedah berfikir dan sebagainya. Jadi terutamanya kepada pengurusi mesyuarat, dia perlu bijak untuk menggunakan warna-warna topi yang sesuai dan memudah cara ketika memudah cara mesyuarat. Sekala dia kena pakai topi hijau, sekala topi menyumburkan, sekala kita cuba pakai topi putih
untuk menjelaskan ataupun untuk menetapkan fakta dan fakta, bagaimana pula topi hitam untuk kita tetapkan apakah perundang-perundangan atau peraturan yang berkaitan dan sebagainya, supaya ahli-ahli semua jelas. Bagi ahli-ahli mesyuarat, dia mempunyai satu set minda yang berkembang, satu minda yang berkembang ketika berinteraksi pemikirannya. Dia jangan jemut, dia kata dia bukan idea kita saja yang betul, tetapi kita harus berkongsi dan memahami bagaimana kita menggunakan cadangan, bagaimana kita memberi kritikan, bagaimana kita merumuskan perbezaan pendapat atau sebagainya, kerana interaksi pemikiran ini kadang-kadang menimbulkan pelbagai konflik yang merumitkan dan mungkin membawa kepada perpecahan permohonan kumpulan itu atau melemahkan kumpulan. Jadi mesyuarat perlu dikendalikan dengan lancar. Budaya set minda berkembang ini penting, dengan kita perlu mengurangkan risiko yang konflik yang paling minimum, mengurangkan risiko konflik yang paling minimum, cuba mencapai keputusan bersama ataupun konsensus di kalangan ahli kumpulan. Ingat, terutamanya pada ketua-ketua kumpulan ataupun pengerusi mesyuarat pada ketika itu, unfinished business untuk satu-satu agenda itu bahaya dan penting untuk diselesaikan. Kita lihat kalau suara keluar di luar bilik mesyuarat itu lebih kuat daripada dalam mesyuarat, maksudnya ada petanda-petanda unfinished business itu. Cuba perhatikan dan cuba selesaikan, dan kalau boleh tidak perlu ada, selesaikan semuanya dalam mesyuarat itu secara bersama. Itu budaya penting yang perlu kita bawa dalam pengendalian mesyuarat. Ekon jam ini menunjukkan masa yang perlu kita kawal semasa pengendalian mesyuarat. Tepati masa untuk hadir mesyuarat. Kita ni kadang-kadang bercita-cita ataupun berazam untuk menjadi orang yang terakhir sampai dalam mesyuarat, supaya untuk menarik perhatian. Mesyuarat dah mula baru kita masuk dalam ataupun menyelinap masuk dalam mesyuarat. Ia adalah suatu tabiat yang kurang sesuai, dan ia sebenarnya mengganggu proses mesyuarat yang sedang dilaksanakan. Datang awal, bersedia untuk menerima apa jua ataupun mengungsi apa jua dalam mesyuarat. Kemudian tepati masa bagi setiap agenda yang ditetapkan. Kita terhad, kita mesyuarat sekejap aja. Jadi usah biarkan dia berbincangan tu berlarut-larutan tanpa sebarang keputusan. Cuba hadkan masa. Kemudian tetapkan masa, dan tamatkan masa yang telah ditetapkan dalam mesyuarat itu. Kalau mesyuarat mula pukul 2, sebagusnya dalam mesyuarat KIK ini selama 1 jam je, jangan lama-lama, paling yang baik 45 minit. Ada kumpulan yang membuat mesyuarat 15 minit, satu agenda untuk kita bincangkan sedikit, dan mencari pencapaian secara konsensus. Dia tidak, kalau boleh dia tidak melebihi 1 jam. Itu nanti proses membawang tu akan ada. So tepati masa dan tamatkan tempoh mesyuarat itu. Usah curi masa, kerana ahli-ahli kita tentunya ada urusan resmi lain yang diadakan selepas mesyuarat. Dia dah maklum pada ataupun dia dah bertemu janji dengan pelanggan dan sebagainya. Kalau kita melewatkan mesyuarat, maksudnya kita mengganggu tugas resmi kita. Jadi tujuan atau matlamat sebuah KIK itu mungkin tergugat lah. Jadi tepati masa itu, tepati masa untuk hadir mesyuarat,
tepati masa untuk membincangkan satu agenda, tepati masa untuk kita berbincang, tepati masa untuk kita tamatkan tempoh satu-satu mesyuarat itu. Kemudian ikon yang ketiga saya rasa kan. Jadi saudara-saudari, mematuhi agenda yang ditetapkan itu penting. Dengan kita hadir mesyuarat dengan agenda dan persiapan yang telah kita ada, tiba-tiba dalam mesyuarat ada cerita lain pula. So kita ni kadang-kadang pinga-pinga juga kan, adakah kita salah masuk mesyuarat? Jadi patuhi agenda yang telah ditetapkan, kerana ini merupakan prasyarat pengendalian mesyuarat yang berkesan. Usaha kita menurunkan motivasi ataupun menjadikan pengharapan itu satu harapan yang tidak nyata bagi ahli-ahli kumpulan. Kerana persiapan dan tujuan ahli menghadiri mesyuarat perlu kita hormati. Dia dah siap macam-macam, tiba-tiba kita tukar agenda, ataupun kecuali memang itu agenda yang telah menggugat kumpulan kita ataupun yang menggugat pelaksanaan projek kita. Malah ketetapan agenda tersebut adalah telah mengambil masa kepentingan perkembangan projek. Kalau kita lewatkan ataupun kita ulang balik agenda yang lama, mungkin perancangan-perancangan kita akan terganggu untuk pelaksanaan seterusnya. Mesyuarat adalah memulakan dan menyelesaikan perihal agenda berkenaan dalam mesyuarat berkenaan. Kalau boleh, satu agenda kita analisa, kita bincang dan kita tamatkan, dapat keputusan-keputusan, dan supaya kita mendapatkan rumusan pada agenda tersebut untuk kita maju ke agenda lain dalam mesyuarat yang telah ditetapkan akan datang. Okey, itu dia, patuhi agenda mesyuarat. Okey, kemudian ikon ini adalah ikon catatan perbincangan mesyuarat. Perlu kita lantik pencatat perbincangan mesyuarat. Kita kena catat, ataupun sekarang ni orang panggil, biasanya kita panggil minit mesyuarat, minit perbincangan. Catatan minit perbincangan dia serupa tapi kadang-kadang tak sama. Ada orang kata minit tu lebih terperinci daripada catatan. Catatan adalah catatan umum, ataupun yang catatan besar saja. Tapi elok buat catatan yang sesuai. Jadi pencatat perbincangan ini, kita janganlah kita tetapkan seorang saja. Tujuannya kita dah lantik setiausaha kumpulan, tugas dia adalah pencatat mesyuarat atau setiausaha mesyuarat. Tidak semestinya dia mencatatkan mesyuarat perbincangan pada setiap kali mesyuarat. Kita kongsilah untuk mendapat pengalaman bagaimana menjadi seorang pencatat dan sebagainya. Ahli-ahli berpeluang untuk menjadi pencatat dalam mesyuarat. Okey, catat persoalan penting yang diutarakan, yang dirumus, dan keputusan-keputusan mengenai persoalan itu. Catat siapa yang dipertanggungjawabkan dan strategi-strategi pelaksanaan yang perlu dilaksanakan oleh yang berkenaan itu, ataupun pada siapa yang dipertanggungjawabkan. Selain daripada pencatat itu, kita pergi mesyuarat jangan melenggang. Tentunya ada fail mesyuarat yang baik kita ada untuk rekod-rekod yang lepas dan akan datang, kan? Jadi ahli-ahli perlu juga mencatat keputusan-keputusan penting mesyuarat itu. Mungkin untuk peringatan dia, ataupun yang pentingnya, yang paling utamanya, keputusan mesyuarat yang perlu diambil tindakan oleh ahli berkenaan. Jadi catatan minit, catatan perbincangan ataupun minit perbincangan perlu ada dalam satu mesyuarat itu. Okey. Kemudian ni tanda apa? Tanda mikroskop ataupun tanda fokus. Be fokus dalam, kita perlu fokus dan menumpukan perhatian sepenuhnya dalam mesyuarat KIK.
Kadang-kadang mesyuarat KIK ni kritikal, kita perlu memikirkan dan kita perlu meneroka satu keadaan ataupun idea ada kreatif dan inovatif sebagainya. Jadi tumpuan itu penting. Jangan kita mesyuarat sambil kita buka telefon, main handphone dan sebagainya. Itu seolah jadi kebiasaan kan. Kalau dulu saya kena marah. Kalau dulu seorang yang bermesyuarat ataupun hadir latihan membuka handphonenya, ia adalah seorang pengurus yang gagal. Saya pernah ditegur oleh seorang penceramah. Sekarang ni tak boleh. Seolah-olah keperluan menggunakan handphone itu satu keperluan dan penting, tak perlu tutup. Tetapi kita harus bertanggungjawab pada ahli-ahli kumpulan yang lain. Tak payah main telefon tu kalau tak perlu, kecuali ada satu kecemasan ataupun tuntutan yang mustahak. Okey, kita fokus dan menumpukan perhatian sepenuhnya dalam mesyuarat. Fokus kepada agenda yang telah ditetapkan dan tidak mencampur adukkan agenda itu dengan perkara-perkara lain yang tidak berkaitan. Fokus kepada persoalan yang dibincangkan. Yang rasa kita sebagai ahli mesyuarat, kita memilih-milih persoalan mana, kalau itu persoalan itu yang dicadang, so tak fikir, tak penting untuk saya fikirkan. Tetapi ahli mesyuarat, kita janji kebersamaan, kita kongsi kesusahan, kesenangan kita bersama. Jadi kita perlu fokus pada perbincangan itu dan kita bincang sama-sama untuk kita capai satu keputusan yang terbaik. Tidak mengganggu perjalanan mesyuarat. Fokus kita sepenuhnya pada dalam mesyuarat itu yang mungkin yang sebaiknya tidak, yang hanya berlangsung selama 1 jam. Okey, jadi kalau ada yang lain kita bincangkan di luar mesyuarat. Okey, fokus. Seterusnya, ini tanda apa? Catatan ataupun output ataupun penghasilan suatu mesyuarat, itu ataupun rumusan mesyuarat itu. Yang penting, yang jelasnya ada rumusan selain daripada dibentangkan semula oleh pengerusi mesyuarat ketika itu dan dipersetujui oleh ahli mesyuarat. Apa keputusannya? Jadi, apa keputusan mesyuarat? Siapa yang dipertanggungjawabkan untuk mengambil tindakan dan bagaimana untuk mengambil tindakan? Jadi, penting yang kita jelaskan ni. Itu penting untuk dirumuskan dan selain daripada dirumus di hujung mesyuarat, dan elok kita edarkan ataupun kita ambil peringatan yang lain. Jadi ciri-ciri pengendalian mesyuarat yang berkesan, ya saya kongsi setakat ni hanya adalah budaya yang perlu ada dalam mesyuarat. Kita perlu tepati masa mesyuarat, kita perlu patuhi agenda, kita perlu catat ataupun kita perlu minitkan perbincangan. Fokus atau memberi tumpuan dalam mesyuarat dan mengedarkan keputusan mesyuarat untuk tindakan ahli mesyuarat. Itu adalah persediaan kedua ataupun dalam aspek pengendalian mesyuarat, iaitu bagaimana kita nak mengendalikan mesyuarat itu. Okey, seterusnya kita beralih kepada pelaporan mesyuarat. Yang kita tahu tadi, di hujung mesyuarat, satu mesyuarat itu ada rumusan khas, rumusan ataupun output kepada mesyuarat itu. Yang pentingnya, butiran-butiran tindakan mesyuarat ini hendaklah sebaiknya dikeluarkan ataupun diserahkan terutamanya kepada ahli yang bertanggungjawab dalam tempoh 24 jam untuk memulakan tindakan. Jadi 24 jam ni nampak memang it's just a list of plan action and what and how to do, yang diputuskan untuk diserahkan pada dia. Mungkin dalam bentuk petikan mesyuarat ataupun list of senarai plan tindakan itu ataupun tindakan mesyuarat.
Jadi biasanya minit mesyuarat lengkap dikeluarkan dalam tempoh 3 hari selepas mesyuarat. Takkan yang jelas, ahli yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan, dan yang urus dia mesyuarat perlu membuat susulan-susulan untuk mengemas-kini status tindakan yang telah diputuskan, supaya tindakan-tindakan itu berjalan lancar. Jadi itu dia pelaporan mesyuarat 3 peringkat ini, walaupun nampak pendek, tapi sebelum kita sampai kepada mesyuarat yang seterusnya, dalam tempoh itu pelaporan itu hendaklah diedarkan daripada pelan tindakan dan juga minit mesyuarat. Yang penting ahli-ahli yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tindakan, dan status mesyuarat adalah sentiasa dipantau dengan baik. Jadi saya harap saudara-saudari dan pihak KIK dalam 2 siri perkongsian saya telah menjelaskan mengenai mesyuarat KIK, iaitu aktiviti yang menjadi kunci kejayaan KIK. Hingga bertemu lagi dalam video akan datang, saya akan berkongsi mengenai sumbang syarat. Ia amat berkaitan dengan mesyuarat. Kalau mungkin ahli-ahli KIK lama mungkin tahu, bagi yang baru cuba cari apakah itu sumbang syarat. Oleh itu, sehingga jumpa lagi, like, subscribe dan share video ini dengan rakan-rakan. Dan untuk mendapatkan maklumat penawar terperinci penawaran perkhidmatan UNO-Q Consult, sila layari www.unoqconsult.com. Teruskan kecemerlangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.